IDF ditubuhkan pada tanggal 31 Mei 1948. Lebih kurang 2 minggu selepas tertegaknya negara rejim Zionis Israel yang kita sebutkan tadi. Yakfuruna bi ayatillah, iaitu ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Yang keduanya, wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq. Mereka membunuh para nabi, sanggup membunuh para nabi. Dan di antara nabi yang telah dibunuh oleh mereka adalah sebagai contoh Nabi Allah Zakaria dan Nabi Allah Yahya. Dan yang ketiga, perangai buruk mereka yang ketiga adalah mereka sanggup membunuh orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan. Kemudian Allah Ta'ala terang dalam ayat seterusnya, fabashshirhum, maka sampaikanlah berita gembira kepada mereka. Berita gembira yang dimaksudkan di sini bukanlah satu kegembiraan, akan tetapi hinaan, iaitu fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka sampaikanlah berita gembira bagi mereka itu azab yang sangat terperi sakitnya. Allah Ta'ala. Hamas ditubuhkan pada tahun 1987. Ya. Dan mereka ini merupakan golongan yang berjuang untuk membebaskan bumi Palestin yang dijajah dan juga untuk selamatkan Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa. Sekaligus perjuangan mereka bukan perjuangan demi bangsa Arab semata-mata. Ia perjuangan demi Islam sebenarnya, walaupun mereka itu bangsa Arab. Dan kita lihat Hamas ini, kekuatan mereka pada asalnya tidak seberapa. Sebab itu kita mendengar berita satu ketika dahulu mereka menggunakan sekadar balingan batu dan sebagainya, melastik dan sebagainya. Mengikut kajian pakar-pakar, pada asalnya Hamas ini sekadar nak mencipta, nak memiliki senjata yang dipanggil seperti submachine gun Uzi milik Israel. Sekadar itu saja. Tetapi alhamdulillah, berkat kesabaran, berkat usaha, akhirnya bukan sekadar Uzi ataupun submachine gun seperti Uzi yang mereka miliki. Mereka telah memiliki misal M75. Dan kemudian sudah ada roket-roket tercanggih pada hari ini. Kekuatan Hamas akhirnya ialah pada individu-individu itu sendiri. Tidak langsung mengutuk takdir, tidak langsung menyalahkan Tuhan. Manusia ini luar biasa. Jika Islam mampu hasilkan manusia macam ini, dan saya merasakan inilah kekuatan di bumi itu. Senjata mungkin semakin canggih, tapi tidak secanggih IDF. Tetapi dalaman yang yakin dengan Allah, dalaman yang yakin dengan janji Allah, yang bertakwa kepada Allah, berjuang kerana Allah. Saya rasa itulah kekuatan yang tidak ada bagi umat Islam secara umumnya di tempat lain. Dan ini merupakan contoh bagi umat Islam yang lain. You pergi kat Gaza, you pergi kat Palestin. Ini manusia dizalimi puluhan tahun, dia tak pernah marah Tuhan walaupun sedikit. Dia tak pernah merungut. Ini manusia yang insya Allah, jika dia dibunuh, tak pernah merugikan. Tapi jika dia menang, dia beruntung dunia akhirat. Maka ini antara kekuatan Hamas. Sebab itu kita kaitkan sebagai penutup dengan apa yang Nabi sabdakan alaihi salatu wassalam mengikut riwayat Ahmad, bahawa akan ada satu golongan yang sentiasa berjuang sehingga Allah berikan urusannya, tentukan keputusannya kepada mereka dalam bentuk kemenangan. Siapakah mereka itu, bertanya sahabat? Mereka berada di Baitul Maqdis dan sekitarnya, dan kita sedang bercakap dengan golongan yang Nabi sabdakan ini, yang berada di penjuru Baitul Maqdis dan sekitarnya. Mereka golongan contoh, dan perjuangan mereka perjuangan contoh, dan ia ada berkaitan insya-Allah. Apakah di antara contoh-contoh kezaliman yang telah mereka lakukan kepada umat Islam di Palestin, dan bagaimana umat Islam di Palestin masih tetap terus bertahan? Tetapi akhirnya kita menemui dengan sebuah NGO, pertubuhan bukan kerajaan di bumi Israel sendiri, yang mereka namakan kumpulan mereka sebagai Breaking the Silence. Breaking the Silence. Golongan ini dianggotai oleh veteran IDF.
tentera-tentera, bekas tenteranya yang telah berkhidmat dengan IDF, membunuh orang sana sini. Akhirnya mereka menubuhkan kumpulan Breaking the Silence. Dan antara tugas mereka ialah menghimpun testimoni-testimoni bekas-bekas tentera yang telah melakukan kezaliman. Pada bulan Jun 2014, kelompok ini, Breaking the Silence ini, berhimpun di Tel Aviv, di sebuah dataran dipanggil Habima Square. Mereka berhimpun di bulan Jun 2014 itu bersempena dengan 10 tahun kewujudan mereka. Dan mereka membaca testimoni bekas-bekas tentera yang telah melakukan kezaliman, sekarang telah insaf. Ini paling popular. Ada lelaki keluar mungkin untuk qada hajat di luar rumah waktu malam, tengok terus tembak. Budak-budak tidak bersenjata, budak-budak kecil tidak bersenjata, marah, geram, tembak. Ini perkara yang kita dengar rupa-rupanya benar. Ya, kita tahu ia benar, tapi nak mencari suatu yang laporan yang berintegriti. Dan saya sebutkan tadi Breaking the Silence telah pun diuji kaji. Maksudnya telah pun diselidiki oleh golongan tertentu dan mereka mendapati laporan oleh NGO Israel ini ada integriti. Jadi inilah puak yang cukup zalim, tapi mereka rasa macam seolah-olah mereka itu benar. Saya terasa juga Tuan Haji, saya cuba nak memahami kelompok yang zalim tapi merasakan dia betul ini, dia dapat semangat dari mana ya? Bunuh kanak-kanak tapi tak rasa bersalah. Boleh tersenyum, gelak, tertawa pula. Akhirnya saya merasakan mereka dapat semangat ini dari kitab yang mereka katakan kitab suci, namanya Talmud. Orang Yahudi beriman dengan Taurat. Mereka tetap beriman dengannya. Taurat ialah kalam Tuhan yang ditulis. Mereka beriman dengan kalam Tuhan secara oral, secara lisan yang tak ditulis. Yang akhirnya Nabi Allah Musa sampaikan hanya pada pimpinan-pimpinan Yahudi tertentu sahaja. Dan kemudian ditulis. Dan tak pasti sama ada autentik ataupun tidak. Dan memang tak boleh kita terima ini kalam Tuhan. Sebab pengkaji-pengkaji di barat mengatakan antara isinya apa dia? Ialah Nabi Isa akan masuk neraka bersama-sama dengan najis. Tak mungkin ini kalam Tuhan. Kemudian antara isi Talmud ialah if you eat with a non-Jew, ini terjemahan. If you eat with a non-Jew, it is like eating with a dog. Jika you makan dengan orang bukan Yahudi, sama seperti you makan bersama anjing. Ini cara mereka melihat manusia. Jadi kita ni seperti anjing. Membunuh anjing, no problem with that. Tidak ada nilai pada Tidak mereka. ada nilai, benar Tuan Haji. Ya. Ini nak memahami kekejaman IDF Tuan Haji. yang selalu kita baca setiap hari pada ayat terakhir surah Al-Fatihah, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim, satu kumpulan kelompok yang dimurkai oleh Allah. Siapa lagi kalau bukan Yahudi? Yang Datuk sebut tadi, mereka ini ada kitab Talmud yang mereka buat sendiri, Ya. dan menuduh Allah bermacam-macam. Dalam Quran pun disebut bagaimana tangan-tangan kaum Yahudi ini, dan disebut waladhdallin, kaum Kristian sebagai sesat. Dalam kitab mereka ditokok tambah, yang asal ada kebenaran tapi ditokok tambah jadi sesat. Adapun golongan yang dimurkai ini, mereka ini golongan yang membawa kitab yang baru, Talmud, dan mereka begitu melampau. Yang mana golongan yang tidak ada golongan yang dimanjakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan lautan nikmat yang berbagai, tapi mereka membalas dengan kekufuran. Demi sungguhnya engkau wahai Muhammad akan dapati mereka itu setamak-tamak manusia kepada hidup, dan lobanya mereka kepada hidup itu melebihi tamaknya orang-orang kafir musyrik. Tiap-tiap seorang daripada mereka suka kiranya ia boleh hidup 1000 tahun, padahal umur panjang yang demikian tidak akan dapat melepaskan daripada azab yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingatlah, Allah sentiasa melihat akan apa yang mereka lakukan.
sidang penonton yang dimuliakan. Inilah golongan Yahudi Bani Israel yang diberikan nikmat yang berbagai-bagai, tapi mereka ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebut dalam ayat yang begitu banyak dalam Al-Quranul Karim. Di antara disebut perbuatan mereka, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka ini menderhakai kepada Allah dan melakukan pencerobohan. Allah, Pencerobohan, terhaka dan juga pencerobohan yang dilakukan oleh bangsa Yahudi dan Israel. Dalam sejarah tahun 1967 berlaku perang antara Arab dan Israel. Dan di dalam peperangan tersebut, Arab ada 4 buah negara Arab yang terbabit dan mereka berperang 4 lawan 1. Dalam 4 lawan 1 ini, pada tahun 1967 itu, Israel masih lagi mampu memenangi pertempuran yang membabitkan 4 buah negara tersebut. 4 lawan 1, tapi Israel masih lagi menang. Salah satu daripada punca kemenangan yang mereka capai ini kerana tidak adanya koordinasi serangan yang secara sistematik, menyebabkan bahawa serangan demi serangan daripada 4 buah negara ini mudah dipatahkan dan dilumpuhkan oleh IDF. Baik, Dr. Daniel, kalau kita ambil daripada pengajaran daripada kes tersebut pada tahun 1967, apakah umat Islam boleh belajar daripada kes tersebut? Senario yang pertama berkaitan perang Uhud. Nabi SAW berperang bersama sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Dan sebelum berperang, baginda bermusyawarah. Padahal musyawarah Nabi ini kita rasakan tidak begitu perlu. Baginda Rasulullah mendapat wahyu secara langsung. Nak bermesyuarat dengan sahabat-sahabat untuk apa? Tetapi baginda tetap bermusyawarah untuk mendidik umat bahawa bermesyuarah dan menyusun strategi sebahagian daripada perjuangan. Walaupun perjuangan kita kerana Allah sekalipun, kita tidak boleh berkata, oh kita berjuang kerana Allah. Mereka kufur, berjuang demi kekufuran. Kita demi Allah. Tidak payah berstrategi, tidak payah tersusun, tidak perlu sistematik. Allah pasti tolong kita. Tidak. Berdasarkan sejarah Nabi SAW sendiri menampakkan pada kita, ia tidak boleh berlaku secara sembrono seperti itu. Itu pengajaran pertama. Dan kita ambil dari perang Uhud. Berdasarkan surah Ali Imran. Banyak ayat yang Allah turunkan dalam Ali Imran berkaitan perang Uhud. Yang kedua ialah, ketika para sahabat berperang, ada satu kelompok sahabat radhiyallahu anhum yang merupakan golongan pemanah yang Nabi letakkan di atas bukit. Dengan arahan, kamu jangan turun walaupun apa yang berlaku di bawah. Melainkan diperintahkan sendiri oleh Rasulullah SAW. Selain itu jangan turun. Tiba-tiba sebahagian daripada pemanah ini bila melihat harta rampasan perang berada di bawah sana, kemudian musuh-musuh nampaknya sudah lari lintang pukang, sebahagian pemanah merasakan mereka sudah menang. Mereka turun tanpa perintah Rasulullah. Kesan melanggar perintah Rasulullah dalam perjuangan besar sekali. Sebab akhirnya ada dari kalangan Quraisy yang melihat ke belakang, melihat dan nampak pemanah telah turun. Mereka berpatah balik dan hantaman yang berlaku itu amat dahsyat. Sehingga akhirnya 70 orang sahabat terbunuh sebagai syuhada. Dan Nabi SAW sendiri luka-luka. Itu pengajaran besar yang nak kita kaitkan dengan perang 1967. Yang Haji sebutkan tadi, ya, koordinasinya bermasalah. Tidak mengikut apa yang Nabi ajar. Walaupun you ada iman, berjuang kerana Allah sekalipun, kena ada disiplin. Nabi sendiri bermusyawarah secara mendetail. Dan yang keduanya ialah kepatuhan terhadap Rasulullah dan kepatuhan terhadap Allah. Ketika berperang, jangan lupa Allah, jangan lupa ajaran Islam.